Nama Ibrahim. Nama Ibrahim. Ibrahim itu orang Arab panggil Ibrahim. Orang lain panggil orang lain. Yang tidak panggil Ibrahim. Ada setengah panggil Brahman. Dipanggil Ibrahim. Dan macam-macam lagi lah panggil lain tu. Kadang-kadang itu kita dengar tu Imai Masan dia pun Ibrahim. Jadi hak nama dia betul, hak asal tu. Hak mana satu Allah. تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين. Jadi daripada ayat ini disebut hidayah Allah ni, dia boleh memberi hidayah kepada sesiapa yang dia mahu. Menuntut ilmu dan pengetahuannya, siapa yang sepatut menerima hidayah, maka diberinya lah hidayah. Dan orang yang mendapat itu, orang yang mendapat hidayah itu akan dipimpin kepada jalan yang lurus. Tapi sebaliknya, orang yang musyrik, amalan dia buruk, tidak ternilai. Ulaika, mereka lah. Jadi, Pak Burungin, Tuhan yang berjati hidau, wa Sulaiman, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun, semua para nabi-nabi dulu itu, itu semuanya alladzina atainahum kitab. Mereka lah orang-orang yang telah kami beri kitab suci. Kami beri undang-undang. Maksud kita ialah undang-undang. Jadi semua nabi-nabi dulu Allah Ta'ala beri kepada mereka undang-undang, beri peraturan untuk mereka hidup dalam masyarakat mereka masing-masing. Selain daripada undang-undang, Tuhan beri pula kepada dia al-hukmah. Tuhan beri kuasa mereka. Jadi kalau ada undang-undang, tapi tak ada kuasa mereka, jadi undang-undang tak ada arti, tak berfungsi. Bila Tuhan beri kuasa kepada mereka, Tuhan beri undang-undang. Jadi undang-undang itu untuk memenuhi peraturan dalam masyarakat yang dia kereta. Yang kedua, yang ketiganya wan nubuwwah. Dia beri nubuwwah, beri pangkat kenabian. Maksudnya ilmu dan hikmah. Itu dibawa oleh para nabi. Jalan kenabian meliputi ilmu dan hikmah. Dua-dua lah. Dengan arti akal dan juga termasuklah hikmah mendapat batin daripada akal dalam berfikiran kita. Jika bermula daripada bawah ke atas, daripada bawah ke atas, dinamakan mengikut hikmat, jalan hikmat. Jalan hikmat ni biasa dibawa oleh bukan guru nabi, para ulama. Plato ke ataupun siapa sajalah dari kalangan ulama. Jadi orang ini daripada bawah naik ke atas. Jika bermula dari atas ke bawah dinamakan mengikut jalan Nabi. Nabi ini adalah pada atas. Jadi kalau kita kata ini jalan Nabi, jalan diktator syiah. Sebab Nabi ni walaupun dia bermesyuarat, jadi keputusan Nabi, bukan keputusan kat angin. Itu beza. Jadi kita dah ni mesyuarat, hak keputusan bila kat sana itu sama lebih.
maka itu dah dikira. Jadi Nabi ni walau mesyuarat macam-macam mana sekalipun, tamat mesyuarat tu, putusan gap. Jadi putusan tu nanti menang Nabi ni bergeraman di antara mesyuarat dia bilang. Maka itulah dia dipegang. Dan itulah cara Nabi. Tapi cara bahasa yang berkata menekan, memaksa. Walhalnya itulah cara yang terbaiknya. Sebab di dalam memilih sesuatu, bukan semua orang yang diberi kemampuan mengenal baik. Jadi orang yang mengenal kalau yang baik, orang itu orang yang sudah pun dipimpin oleh Allah. Kalau dia kata baik, semua orang kata baik. Tetapi kalau pilihan itu ada pada dia, maka duduk dia. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Tak munasabah, tak patut dan tak layak bagi orang mukmin, tapi walah kena jatuh. Bila Allah sudah buat putusan, buat pilihan, ataupun Nabi buat pilihan, dia tak boleh nak batal lagi. Saya buat pilihan. Nak kalau kini kali, maka itu. Itu cara. Jadi cara itu sudah tidak dibakar kita lah ni. Lah ni cara demokrasi. Fa in yakfur biha haula, bila mereka mengingkarinya, ingkari undang-undang pemerintahan dan Nabi itu, faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin, maka sesungguhnya akan kami serahkan kepada orang-orang lain yang tidak kufur. Artinya kuasa pemerintahan itu Tuhan akan tukar bagi orang lain yang tidak kufur. Jadi orang yang menentang tu, orang itu dia kufur, engkar hukum yang sudah hukum diturun kepada mereka melalui pemerintahan yang dibawa oleh Nabi. Maka Tuhan rapah kuasa Nabi kepada orang lain yang tidak kufur. Jadi orang kufur tidak kufur tu waktu di sisi Allah sejauh mana? Ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadi. Jadi orang itu, Allah Ta'ala kata, mereka lah orang-orang yang telah mendapat bimbingan daripada Allah. Orang yang tidak kufur di sisi Allah. Kadang-kadang kita berasa memang tidak kufur dah kita, tapi di sisi Allah masih kufur. Jadi tindakan berlaku, Allah akan tukarlah. Fabi huda wa muqtadi, dengan sebab itu ikutlah petunjuk mereka itu. Orang-orang yang telah diberi petunjuk, maka kita ikut jalan petunjuk dia tu. Jadi ya susahnya masing-masing berasa dia dapat petunjuk. Orang ni mendakwa dia betul, dengan arti dia dapat petunjuk, maka dia salah orang satu pihak. Pihak satu lagi dia berasa dia betul, dia tak ada apa tu. Jadi di situlah kalau masing-masing ada pengaruh tak, baru pecah lah. Sedangkan pecah tu boleh balik kepada pokok yang sama. Bila kita berselisih, baliklah kepada Allah dan Rasul. Arti balik tengok kepada kehendak Quran dan juga amalan yang dibawa oleh Rasul. Jadi Quran masing-masing ada, amalan Rasul pun masing-masing. Tapi masih tidak ganjil. Tak ganjil.
Kita tahu nak kata orang lagu mana Allah Ta'ala. Maksudnya Nabi SAW itu berkata kepada penduduk Mekah, kami mahu hapuskan berhala yang kamu masukkan ke dalam agama Ibrahim AS, sebagaimana Ibrahim telah menghapuskan perkara seperti itu ke dalam agama Nuh AS. Jadi bila Nabi bagi, Nabi berusaha menghapuskan penyembahan berhala. Syirik itulah. Syirik. Jadi syirik itu sama ada semua berhala atau berhala. Ataupun berhala lain. Berhala tak kira. Berhala itu. Berhala mati. Itu tak bisa. Jadi orang-orang dulu pun sudah ada berhala begitu. Jadi Nabi dia mari itu nak tahu tu. Sebab jalan itulah jalan yang dibawa oleh Ibrahim. Maka dengan hidayah yang Allah beri kepada Ibrahim itulah Nabi pun ikut. Dan dikarenakan kita ikut. Jadi Nabi mari nak hapus berhala. Sebab berhala itu lama benar. 200 tahun sebelum kelahiran Nabi, sudah pun lahir berhala. Jadi Nabi nak hapus berhala. Sebagaimana Ibrahim di dalam masyarakat dia dulu, dia cuba menghapuskan penyembahan berhala yang dimasukkan oleh orang-orang pada zaman awal ke dalam agama Nuh AS. Jadi agama Nuh tidak ada ajaran semua berhala tu. Tapi penganut-penganut dia, ikut dia yang kemudian ditamu dengan berhala. Jadi kalau berhala patung tu dia payah sangat. Tak payah. Kalau berhala kalau tidak patung tu payah. Tak ada kat kiki dia tak habis dah. Pasal muka duduk dalam. Dalam ni payah nak habis. Kalau tidak tolong duduk situ tak dapat satu. Tidak semua dia tak dapat apa. Dia tidak menjadi masalah kepada sesiapa lah. Boleh patung kan. Ibrahim telah hapuskan perkara seperti itu ke dalam agama Nuh AS. Jadi agama bagaimana sudah ada orang semua bintang, ada semua bulan, bintang juga, ada semua mentari, masuk dari bintang juga. Jadi penyembahan-penyembahan dalam agama itu telah pun dihapuskan oleh Ibrahim AS. Jadi semua itu adalah rekod yang dibawa oleh pengikut-pengikut. Dia campur aduk di dalam ajaran Nuh. Sehingga ajaran Nuh itu menjadi rusak. Muslim. Terpaksa direformasi oleh Ibrahim AS. Dan Ibrahim bila dia baki, maka dia ubahlah nama tu. Nama Hanifi dulu. Jadi dulu nama Sabi. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Katakanlah wahai Muhammad. Allah ajar kepada Nabi, katakanlah kepada mereka semua. Dia bekerja siang malam, bekerja gerah, bukan minta upah, minta gaji daripada orang itu. Katakanlah aku tidak akan meminta bayaran di dalam dakwahku ini. Nabi berusaha bekerja berdakwah, tak kira masa, sama ada siang ke malam ke mana saja. Jadi kerja yang dia lakukan tu tidak meminta bayaran daripada orang ramai tadi. In huwa illa dzikra lil alamin. Quran ini hanyalah peringatan kepada seluruh umat manusia. Peringatan ya, kesedaran je. Takut orang tak khabar, tak ingat, maka Quran mari ajar untuk mengingat perkara-perkara yang tidak layak mereka lakukan. Bukanlah benda tu dipaksa dengan cara kekerasan tu. Kamu boleh berlaku dengan kekerasan setelah Nabi berkuasa tu, dihapuslah.
Apa pun dikuncuk je di pusat aja di Baitullah. Di Baitullah. Di kawasan lain tidak apa. Tidak buat lah sebab menurut buat kalau tak buat sama je. Sama je, tak ada beza. Suku kita kata seperti semua Belanda. Kalau ada patung sini orang duk gagap apa patung. Tak sabar dikasih dia. Orang semua orang tidak hormat dia. Patung je orang tahu dah. Tapi kalau orang yang biasa hormat patung, dia terliu lama-lama. Jadi buat tu kan nak hilangkan semangat terliu patung. Bukan apa-apa. Orang yang kuat semua patung, terliu buat patung bersama-sama. Patung juga bersama-sama je. Jadi buat patung besar tu payah nak bawa jalan. Jadi bawa tu seni. Serupa kita juga, orang-orang kita yang jahil nak ambil berkat Quran, baca tak reti. Nak baca pun tak boleh, bukan saja reti, nak baca pun tak reti. Jadi ambillah berkat Quran tu, ambillah Quran orang cetak sesana. Gatu. Ambil berkat. Jadi kalau gatu-gatu sama dengan batu tu juga. Ada beza. Pasal dia yakin ada kuasa pada Quran kecil. Kalau kita ni tak ada apa-apa dia tu. Tak satu. Semua tu duduk di Allah belaka. Cumanya kita Quran ada menghormati kalam Allah, menghormati bayan kalam Allah. Ya. Itu makna Quran ada bayan kalam Allah bukan kalam Allah. Bagaimana kita juga gambar-gambar kita sayang kan tak pasti tepek dini pun kita tak ada album. Satu tiga buka tengok mana lagu tu. Jadi Quran tu pun lagu tu lah kita buka baca tu buka tengok. Ini setengah pakai budaya liyo je. Kata budaya liyo gitu je lah. Jadi Quran ni tak lebihlah daripada satu peringatan je. Kita baca pun ambil peringatan tu. Tak ada apa-apa. Baca tu ambil kesedaran dan peringatan yang disebut oleh Allah. Ialah Quran tu. Sebab kita ni memang manusia ni pasal dia sudah jadi mudah lalai. Insan lalai. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. Mereka ahli kitab kaum Yahudi itu, mereka tidak menghormati Allah sebagaimana sepatutnya, semestinya. Dia tidak menghormati Allah sebagaimana hak sepatut dilakukan. Idh qalu, ketika mereka berkata, ma anzalallahu ala basyarin syai', Allah tidak menurunkan apa-apa kepada manusia. Bila Allah dikatakan Allah Ta'ala terima satu wahyu kepada Nabi, tak ada terhadap Allah turun apa satu. Mana bercakap balas tu? Dia tengok dari sudut lahir, sebab wahyu jadi turun. Tidak bertokok. Tak ada rupa. Dia nak tu stokor-stokor, boleh jamu, boleh beli. Barulah dia datang daripada Allah. Sedangkan wahyu yang diturun ialah maksud Pak Tuhan tu. Bahasa yang mengingatkan maksud tu bahasa Nabi tu. Daripada dulu pun. Sebab tu dalam istilah orang dulu, selain masyarakat Muhammadiyah, wahyu ni tak lebihlah daripada maksud dia kata intiba'u ma'ani fi lawhin nafsi. Itu wahyu. Wahyu ni artinya kerana Allah asal tu sudah ada tercetak dalam dada Nabi. Duduk dalam dada. Bila siapa satu ketika di mana dia ni wajar menjalankan tugas, maka lahirlah apa yang ada dalam dada dia kepada masyarakat.
Jadi lahir itu wahyu tu. Sebab setiap gerak manusia ni memang semua daripada Allah. Tak boleh. Dia nak gerak sendiri tak boleh. Sama nak mikir ke, nak buaya, nak gapo, mari balik dulu lah. Jadi apa tu termasuk kita pun ada juga. Cuma kita ni orang tak termasuk dalam kategori Nabi. Dengan sebab tu apa yang kita dapat ilham, apa yang kita dapat faham, dia campur aduk dengan benda-benda baik, benda tak baik. Dan kita pun suka memilih. Kadang-kadang kita pilih tak tepat dengan apa yang sebenar. Maka waktu tidak wahyu lah. Sebab tu dia bagi wahyu ni cakapnya lebih kurang je lah. Dan ayat 2 maka lil basharin ayyukallimahu Allahu illa wahya. Tak layak, tak sesuai, tak munasabah bagi manusia nak bercakap dengan Allah. Malaikat ada saluran yang bolehnya, iaitu saluran wahyu. Saluran wahyu tu di antara saluran yang manusia boleh berhubung dengan Allah. Satu. Au min wara'i hijab, ataupun ada juga kita dapat maklumat daripada pihak luar yang kita tidak tahu sumbernya. Bunyi suara saja. Yang bunyi suara saja. Kalau telefon bunyi suara, siapa tu kan tak tahu bisa. Min wara'i hijab. Au yusila rasulah, ataupun Tuhan hantar rasul. Atau Jibril. Jadi rasul biasa Jibril lah. Kepada Musa pun Jibril juga. Ada panggil para wali tu. Jibril tu juga. Ada lain pun samalah juga. Pada Nabi Ibrahim Jibril tu juga. Kalau dia nak pergi musnah kaum Lut tu, dia singgah rumah Ibrahim. Jadi Jibril juga tu. Jadi dua tiga cara tu Allah Ta'ala dapat berhubung dengan manusia. Jadi hak wahyu ni termasuk sebahagian daripada ilham ni termasuk sebahagian daripada wahyu. Cuma tidak boleh panggil wahyu. Takut sibuk dengan wahyu Nabi. Sebab itulah ulama-ulama yang muhakkik, orang-orang yang jiwa bersih, dia berfikir, dia mengkaji, dia menulis. Ya, ni banyak ni. Kita boleh tengok lagi. Imam Ghazali itu menulis tu. Bertabung kita tu kan. Dia ambil mana? Bukan dalam Quran. Quran tak ada. Kau ni. Kau dia ambil mana banyak itu? Kau tu hak ilham dia Allah Ta'ala beri. Jadi ilham ni boleh kita berusaha. Kalau sekiranya kita mempunyai persediaan yang baik, boleh berusaha. Kara, tarik mari, gapo, kok yang Allah Ta'ala ni boleh. Jadi waktu duduk gereja kita, dia panggil ijtihad dah tu. Usaha ikhtiar kita. Jadi, sama ada benda tu tepat atau tidak. Dia dah dua lah. Kalau tepat, ya lah. Daripada Allah kata tepat apa kita. Kalau tak betul kau kita. Kalau betul memang daripada Allah. Syekh berkata, ayat itu menerangkan semua keadaan Ibrahim alaihissalam dan bapanya, kaumnya dan keturunannya. Semua sekali. Ibrahim telah menghapuskan semua kerosakan dan mengadakan satu asal baru. Dengan artinya bila Nabi Ibrahim mati, semua pegangan-pegangan orang tua-tua pada zaman dulu, dari tu nenek dia semua sekali itu, semua dia tolak belakang. Rombok. Tak nak pakar dia waktu itu. Sebab semuanya telah dimasuki oleh anasi-anasi yang merosakkan. Maka semua tolak, tak boleh pakar. Langsung dia asahkan satu asah baru yang dipanggilkan Hanifi. Millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin. Jadi nama Islam tu waktu ajar tidak diajar Ibrahim tu.
Jadi kita hari ni pun lebih Islam juga ni. Lebih Islam. Orang ni kata dia Islam, lagu ni rupa Islam. Orang ni pula kata lagu ni. Jadi itu balah tak betul-betul. Atas nama Islam. Tapi kalau kita nak buat Islam, sebenarnya nama Islam ni tidak boleh tak apa. Tak boleh nama Islam, tak apa. Asal buat Islam. Buat Islam cukup lah. Tak boleh nama tak apa. Tak tepek lebar pun. Dari satu sudut pula, kalau kita tepek lebar ni mungkin membawa kepada kerusakan. Sebab musuh-musuh Islam melihat, mengancamkan dia. Ni timbul masalah lah. Tapi kalau tak nama Islam ni tengok molek, tak apa dah. Timbul. Jadi kita tak boleh bunuh nama, tak puas hati dia bahasa tidak Islam. Jadi susah di belakang ni. Susah. Jadi orang tak faham. Tak faham pelaksanaan ni. Tapi muncul ke Islam tak apa dia. Maksudnya setelah Nabi SAW meninggalkan jamaah dan tidak bersatu dengan mereka, jamaah ni artinya jamaah semua dari kalangan ini Yahudi dan Nasara tu. Sebab orang dalam dekat pertama zaman Nabi awal belum dia lahir tu, dia cabut aduk belaka tu, cabut semua Yahudi, Nasara, musyrikin, semua tu satu kuat ya. Satu hubungi dia. Dari situ hubungi keluarga pula sama juga. Menikah belakang. Nak menikah tidak tanya Islam ke, Yahudi ke, muka betul. Bila ada persetujuan, maka kahwinlah. Begitu. Jadi bila sampai ke tahap di mana Nabi sudah pun membentuk ajaran Ibrahim baru semula gapo. Bila timbul pertelagangan, maka di situ berpisahlah antara golongan yang ada tu. Jadi mula pecah lah. Jadi mula pecah situ tu bukan setakat tu jadi pecahnya. Terus berpecah. Sehingga menjadi umat Islam pun berpecah. Jadi kalau dia pecah daripada awal tu lah, ada Ibrahim Nabi, pecah dia dengan masyarakat Arab. Yahudi separuh, Kristian separuh, Islam separuh, musyrik separuh, munafik separuh, misalnya. Jadi dalam sebuah masyarakat itu ada parlimen, guluni, di mana masing-masing membawa cara dia tersendiri. Tinggal lagi siapa yang berkuasa. Jadi orang yang berkuasa itu lebih berpengaruh lah. Jadi kebetulan kuasa pemerintah boleh ke Nabi, maka pengaruh Nabi lebih daripada orang lain. Itu je lah bezanya. Jadi setelah Nabi tinggalkan jemaah, anak-anak dia dan tidak bersatu dengan mereka, tindakan itu tidak mengapa. Kerana Nabi SAW dapat bersatu dengan kumpulan lain yang lebih baik daripada kumpulan itu. Mana kalau dia pecah dengan kumpulan ini pun ada lagi kumpulan lain. Sekarang akan diterangkan permulaan ilmu mereka itu, yang bermula dari kitab Musa alaihissalam. Syekh berkata, terdapat 3 golongan di kalangan Quraisy. Yang agak muka tiga puak ada. Pertama, golongan yang mengetahui agama Majus. Dia belajar agama Majus ini. Seperti tersebut satu kisah dalam surah Luqman, bahawa Quraisy telah mengambil kitab cerita daripada Majus dan membeli daripada mereka. Allah Ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ النَّاسَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan disebut dari Al-Quran itu. Ada di antara yang memilih cerita-cerita hiburan. Jadi berarti unsur-unsur pengajaran daripada manusia dah masuk dalam masyarakat Arab. Sebab Majus ni satu kuasa pemerintahan yang berpengaruh pada zaman itu. Selain pada Rom, Majus lah.
enggak maju ni, muka sepadan je dengan itu arak semua tu. Usulnya di muka. Jadi dengan sendirinya, segala ilmu dia ada di kalangan orang Majusi itu dia akan masuk ke kuris di muka. Jadi ada di antara muka tu, ambil cerita-cerita hiburan. Cerita-cerita apa ni, untuk menghilangkan menghilangkan sibuk misalnya sebagai penghibur. Jadi bawa lah cerita-cerita tu. Jadi bila bawa tu dia bercanggah dengan Al-Quran. Jadi mana-mana semua orang itu orang dengar Quran bila bawa cerita tu yang apa itu tak ada dah bahagiannya. Mana dia alih perhatian. Sedangkan Quran ni dia bawa ajaran, bawa ilmu. Cerita-cerita itu adalah semata-mata hiburan. Sebab raja-raja zaman dulu tak ada lah cerita lah. Saya pergi timu cerita Al-Fulailah Walailah. Al-Fulailah Walailah itu cerita lah. Mula raja-raja memang duduk tak apa saja. Nak cerita seronok kan. Jadi nak dengar cerita tu. Kita pun biasa dengar raja-raja bila sini dia main duduk tak apa pandai cerita. Boleh masuk istana. Itu biasa tu. Raja kita sini. Jadi kalau raja Fatwa besar lagi lebih lagi mana? Lebih lagi lah. Dia kena pandang. Tengok-tengok cerita Gunawan dah berapa semua tu. Dia raja berapa tu? Dia raja berapa? Itu saja. Golongan kedua pula, mengetahui agama Bani Israel. Orang ahli kitab lah. Dia belajar agama Bani Israel. Iaitu Yahudi lah. Misalnya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal pada awal kitab Bukhari ada menyatakan bahawa Waraqah menganut agama Kristian pada zaman jahiliah. Mana dia belajar Kristian sehingga dia jadi ulama Kristian. Orang dia orang Arab. Pok saudara pada Khadijah. Dan dia lah juga mula-mula orang yang menterjemahkan Taurat kepada bahasa Arab daripada bahasa riasan. Dan menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Naufal, Waraqah. Waraqah tu dia menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Beliau menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Kerana orang tua Quraisy berhubung dengan ahli kitab Yahudi di Syria. Keturunan dia lah tua-tua. Memang dia ada sambungnya, hubungnya dengan ahli-ahli kitab di Syria. Dia ahli kitab dunia. Ahli kitab terperlindung dengan Quraisy semasa peperangan. Quraisy pula cenderung kepada mereka. Jadi sudah molek lah. Ahli kitab ni bila berlaku perang ni dia tukar berlindung dengan Quraisy. Sebab Quraisy ni kawasan yang agak jauh daripada semua tu. Selain daripada itu, kawasan yang tidak diingini oleh orang-orang yang bertamadun pada zaman itu. Kerana kawasan itu kawasan kering yang tidak mempunyai apa hasil pun. Merupakan pada pasir itu jatuh. Jadi orang tidak keliru lah. Sebab tidak tumbuh. Maka sedang molek lah kulit di situ. Jadi orang tua di kalangan ahli kitab Yahudi Nasrani apa mana-mana orang yang dianggap salah, maka dia lari ke situ lah Pak Melindungnya cari buruk. Jadi sedang molek tempat dia berlindung. Orang itu sendiri pun memang minat dia. Minat pada ahli kitab tu. Jadi tanda minat dia macam Waraqah bin Naufal dia masuk Kristian. Dan dia menjadi seorang ilmuwan di kalangan orang-orang Quraisy. Golongan ketiga pula adalah ahli perniagaan. Ahli perniagaan yang memahami keadilan. Jadi orang nego ni memang dia orang ni tak ujung mereka pun
Yang biasanya mengetung-ngetung angisin itu semua orang yang berlaku. Penjajah-penjajah Inggris. Jadi raja dan sebagainya tak mari, berjumari itu orang nebo. Lepas tu dia kajian dia capur. Nah, jadi orang nego ni dia memahami keadilan di Mekah dan mendapat faedah perniagaan daripadanya. Orang ni orang cerdas lah, orang berfikir yang sebab orang nego ni jenis orang yang luas pandangan dia. Sebab perjalanan dia jauh. Orang nego zaman itu dia jadi nego setempat. Daripada negeri kepada negeri. Perjalanan itu kadang-kadang berbulan-bulan dia kena jalan bawa barang dagangan. Sebab orang zaman dulu dia ada kafilah, dia panggil kafilah, rombong ni. Rombong yang berutuh, 100 ekor utuh, 50 ekor utuh. Isi barang berat-berat tu, bawa balik ke tempat dia. Jadi, lekatlah orang ini dengan senjata, dengan kapal semua untuk menyelamatkan rombong dia itu daripada disambung oleh yang memiliki jalan. Kezaliman membahayakan mereka. Kerana di sana terdapat pusat perniagaan dari Yaman ke Syam dan sebaliknya. Itu dia boleh alih itu jauh tu. Syam, Mekah, Yaman, itu tempat dia berniaga. Basrah. Setelah terdapat kezaliman di sana, maka hilanglah semua amanah di hati mereka. Jadi kalau situ dah berlaku kezaliman, maka amanah hilang itu. Mereka berkumpul dan mengasaskan pusat perhimpunan di rumah Abdullah bin Jad'an daripada Bani Tamim. Daripada Bani Taimur. Bani Taimur itu anak-anak Taimur. Dia orang Arab ni, dia kumpul dia balak. Lalu bapak dia dulu nama Taimullah misalnya. Daripada Taimullah tu ada 10 orang. Maka daripada 10 orang itu dia berkembang sama dia jadi satu kabilah, satu puak. Dia lama. Maka semualah puak-puak itu dibangsa kepada Taimullah awal. Sebab tu turunnya dia lekat. Sehingga dia mari ke Malaysia, dicapur dengan Malaysia ni tak ada dah harap dia tu. Masih ada lagi nama turunnya dia. Jadi dia tak ada kata jadi Arab saja, jadi Melayu. Tapi kok nama tu nenek tu masih ada. Kita boleh orang Melayu. Jadi tak ada, tak jauh betul ni. Tak jauh betul ni. Jadi tanya nama tu ni tak tahu. Sehingga dia pejabat tengok tu tanya nama pok, tanya nama tu. Nah, jadi tanya bukan apa nak suruh orang tu ambil marah. Jadi kalau tak cara juga. Dah macam mana? Ini zaman orang berilmu. Zaman orang berilmu. Zaman orang berilmu ni memang masih butuh. Orang-orang yang tak cara keluar. Tak cara keluar. Tak ziarah, tak tanya khabar, tak apa sekali. Dia tu mari mana, dia tak tahu. Tapi dia ada. Zaman learning tu. Zaman dulu pun lagu tu juga. Rupa masalah agama ni testing sikap orang lain. Barangkali tak. Tapi orang yang ambil berat pun ada. Tapi tidak lama. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah dari kabilah ini. Kabilah Bani Taimur. Abu Bakar. Pusat ini dinamakan Mujtami'il Qulub. Artinya masyarakat prihatin. Saudaranya kita Nurul Yakin halaman 11. Ini ada dalam Nurul Yakin. Karena perhimpunan ini dihadiri Fadl bin Abbas, saudara Nabi, Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq juga menghadiri perhimpunan.
untuk menghapuskan kezaliman di tanah haram. Tidak semua Quraisy bersikap seperti itu. Jadi orang yang hati ini bukan berarti semua orang Quraisy, sebahagian tasik. Syekh berkata, itulah sebabnya apabila Nabi SAW mendakwa dirinya sebagai Nabi, dia diiktiraf oleh Abu Bakar, dengan disaksi oleh hatinya. Abu Bakar iktiraf itu bukan iktiraf dari sembunyi saja. Hatinya sudah pun mengakui kenabian Nabi itu tanpa meminta sebarang mukjizat dan sesuatu yang lain, kerana cocok dengan kelayakan dan keadilan yang sedia ada pada diri. Sehingga Abu Bakar mendapat satu gelaran yang istimewa, as-siddiq. Kerana apa yang diberitahu oleh Nabi, Abu Bakar tidak menentang, terima dengan sebaik mungkin. Kerana apa yang dijelaskan oleh Nabi itu memang cocok dengan perasaan dia. Dan benda ni bukan makna hari tu hujan, sebelum daripada tu pun. Sedangkan Abu Bakar itu lebih tua daripada Nabi. Lebih tua lagi. Tapi dia melihat apa yang dibawa oleh Nabi itu memang benar. Menepati dengan sesuatu dia. Syekh berkata, pada mulanya, perhimpunan itu dihadiri oleh ahli kitab dan Quraisy. Dari pihak awal. Ahli kitab itu yang Yahudi ke, Nasara ke, hadilah ke ni. Termasuk Quraisy juga. Maka berlakulah muamalah yang berbeza dengan ahli kitab. Sebelum dan selepas peperangan. Jadi hadi itu hadi berlaku dah. Tapi dia bayar tak habis, sama-sama mudah. Balah tak ada sama-sama mudah. Balah baik. Kau dah sini. Cuma sini tidak pegang je. Tidak pegang. Dia dulu pegang. Bukan pegang saja gitu je. Rampah-merampah. Tawar-menawar. Cara pegang semati. Tapi balah tak kerti. Sebenarnya balah baik. Kalau tak baik, tak ada baiknya. Itulah sebabnya orang Islam berhijrah 2 kali ke Habasyah. Kerana di sana terdapat ahli kitab Nasara yang bermuamalah secara bersahabat. Ini 2 kali juga Islam berhijrah ke Habasyah. Habasyah itu orang kulit hitam tu lah. Jadi orang kulit hitam itu dah lama orang ni beragama Kristian. Sebab itulah kalau kita pergi ke negara sana, kita ketemulah orang Kristian. Jadi kita sini tak ada gapo-gapo deh. Tak ada masalah. Kita orang Melayu ni jaga yang boleh kata ada Kristian. Ada jadi Buddha ke, jadi Yahudi ke, tak ada. Jadi orang itu bukan tempat kita lah, bukan tempat kita. Dia jadi belakang. Dia jadi belakang. Ini pun satu keistimewaan tempat. Menjadi keistimewaan tempat. Cuma kalau ada orang Nasara, ada pun lain-lain, mana? Kaum yang berbeza lah. Kalau orang Melayu memang ada. Kalau ada pun mana dia macam tak ada lah. Sebab mula tu jaga-jaga. Bila jaga-jaga ni, dia tak ada lah. Tetapi dalam masyarakat Arab pada zaman dulu, memang perkara-perkara biasa je tu. Kristian, Yahudi, Quraisy, musyrik, itu memang wujud dalam masyarakat tu. Saya berkata, ada di kalangan Quraisy orang yang mengetahui agama dan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Jadi berarti orang ni orang ahli kitab ni. Orang ahli fikir. Orang berniaga. Sebab orang ni dia tahu. Sebab kita kata niaga tak tahu tipu helok. Tipu helok mencari keuntungan dan sebagainya. Ini hasil daripada kerja-kerja orang nego. Penyangak mata orang mula, orang nego. Kalau tak ada orang nego, tak ada penyangak.
Jadi perannya jadi main ke dalam mereka ni memang besar lah. Ada juga yang sentiasa beribadah dan layak menerima agama Hanifi. Ada satu golongan yang mana orang ni dia suka beribadah. Ubak dia panggil. Ubak ni tidak pasti orang tu berilmu. Tidak pasti. Kadang-kadang kita tengok kalau orang tu rajin beribadah, mana semua orang melihat dia ni orang baiklah. Sebab ibadat ni tak ada benda baik. Benda yang dia buat, hidup menyusup ke orang lain, dia menambahkan kebaikan bagi diri dia. Maka dia kira baiklah. Di dalam istilah agama, dia panggil ubat. Orang yang rajin, dia berani beribadat. Tinggal lagi ibadat yang dia buat. Sama ada ibadat individu, anak dia buat tu, baik tu boleh dia, ya. Tak nak orang. Semaya fardu, kita kata misalnya. Kosong. Jadi kalau kita buat, boleh kita aja tu. Dia tak nak orang lain. Jadi ibadat yang merangkumi. Dia merangkumi. Mana kita buat satu ibadat, tapi ibadat kita tu, dia mengalir kepada orang lain. So kita buat kuih, jual. Misal. Jadi buat kuih jual. Dengan tujuannya kita mencari rezeki. Mencari rezeki yang halal sebagai ibadah. Sungguh pun kita cari rezeki. Jadi kalau kita buat tu dia meleceh kira tu. Semua orang terima. Dia melarang orang tu. Kita buat paling mudah lah tu. Jadi banyak muka lain lagi. Ibadah yang boleh sapa kepada orang lain. Maka tauhid dalam bidang undang-undang boleh membawa tauhid ketuhanan. Bersatu di dalam undang-undang, dalam peraturan masyarakat, itu boleh membawa kepada bersatu kepada ketuhanan Allah. Jadi mula-mula kita pakat buat satu undang-undang, peraturan so je. Jadi peraturan so tu, dia akan bawa kepada kehendak ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala yang so. Banyak Allah Taala ni kita semua je Allah kafir tu. Allah Taala tu juga. Bukan ada Tuhan lain. Bila orang tanya, siapa buat langit bumi? Dia jawab, Allah juga. Allah. Namu bagi zat yang wajib wujud, zat yang ada dia tu wajib di sisi orang Arab. Jadi kita mewarisi namu tu daripada orang Arab tu. Orang yang tidak Arab, Allah yang sama juga, tapi dia namu berlain kan lah. Jadi kita tidak harus pertikaikan namu. Sebab namu tu nak rakyat Tuhan je. Jadi Tuhan tu juga namu berbeza-beza, tak ada salah. Kadang-kadang kita ni clean bukan sebab namu. Clean bukan namu. Namu Ibrahim kita misal. Nama Ibrahim. Ibrahim tu orang Arab panggil Ibrahim. Orang lain panggil orang lain. Kita panggil Ibrahim. Ada setengah panggil Brahman. Brahman. Dia panggil Ibrahim bisa. Dan macam-macam lagi lah panggil lain tu. Kadang-kadang itu kita dengar tu imbai masai je pun Ibrahim. Jadi hak nama dia betul, hak asal tu, hak mana satu Allah Alam. Kita tak tahu. Tapi memang banyak nama tu. Kalau semua nama bunyi lagu mana pun kan tulur. Kalau tulur, tak ada beza. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka, kaum Yahudi itu,
tidak menghargai Allah sebagaimana semestinya. Dia tidak menilai dan mengagung Allah sebagaimana yang sepatutnya. Kalau Allah itu yang maha segala-galanya, maka dia boleh mengeluarkan kata-kata yang biadab terhadap Allah. Bisa dia kata ya Allahi ma'ulatan ullat aidi. Allah di tangan dia kata ikat tekuk. Ullat aidi gitu. Jadi bila tangan begini ni melambaikan kereta. Dia tuduh Allah Ta'ala ni adalah kereta. Jadi tuduhan dia itu mendapat laknat. Wadu'inu bima qad. Jadi tuduhan dia berlaku mendapat laknat, mendapat kemurkaan Allah. Kerana bal yadahu mabsutatan. Mana tangan Allah itu sentiasa terbuka. Tiada terbuka. Deduh. Siapa nak ambil lah. Takkan mana boleh. Kalau kita jamin dulu kan. Nak ditebah lah. Yang mana-mana. Yang tak cara. Milik lah. Lepas tu, bayar dia suka-suka. Wah, nak kita. Ada ni tak ada. Kayak apa kena ku. Yang kena ku tu pasal apa orang kayak sendiri. Nak tanah. Orang yang jadi kajian nak tanah. Jadi kalau perkara lain, mana dia? Kak tak perkara. Ataupun satu pihak yang mana dia dapat habuan yang lebih. Orang kata lah, maka boleh perkara lain lah, kita sengih. Betul tak? Jadi tuduhan-tuduhan yang berlaku itu memang banyak. Yang sebut dalam Quran ni. Maksudnya apabila Nabi SAW bergabung dengan ahli kitab, termasuk Yahudi Nasara lah, dan memencilkan mereka yang mendakwa berada di atas agama Ibrahim. Yang dia mengaku je. Golongan ni memencilkan mereka yang mendakwa berada di atas agama Ibrahim. Ini yang musyrik ni. Sebab orang musyrik ni, dia dakwa ikut Ibrahim juga. Sedangkan mereka tiada kitab dan sesuatu yang lain. Ini kurisan ni. Mereka berkata, bagaimanakah Muhammad tidak boleh bersatu dengan kita? Tetapi, boleh bersatu dengan mereka itu. Lagu mana? Muhammad ni boleh pakat dengan orang Yahudi dengan Nasara. Yang boleh pakat dengan MCA dengan MIC. Dengan orang Melayu dia kali-kali. Bagaimana? Misalnya dah, kalau kita sini. Jadi Muhammad boleh pakat dengan ahli kitab dan Yahudi atau Nasara. Boleh. Tapi dengan Quraisy dia. Sebab Quraisy itu musyrik. Ahli kitab ni, dia sama dari sudut ajarannya. Cuma berbeza dari sudut syariat. Itu jadi mana dari satu sudut dia boleh pakat. Walaupun dari satu sudut lain berbeza. Ada salah asal. Jadi hak golongan musyrik ni tak boleh. Kita ada. Tak ada asal. Jadi orang ni muskil lah. Oh, pelik dia. Boleh pakat dengan Yahudi dengan Nasara. Sedangkan kita ni kuat dia. Tak sih. Tak boleh. Memang tak boleh. Sebab ideologi itu berbeza. إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ. Kerana mereka mengatakan Allah tidak menurunkan kepada manusia ni apa-apa. Maka mereka menjadi seperti kulit. Al-Kitab itu. Kitab diturunkan ke atas hati Nabi SAW melalui tajalli. Semua Allah Ta'ala kerja di alam nyata ni melalui tajalli dia. Tajalli, penjelmaan. Kita semua penjelmaan. Syekh berkata, inilah pemikiran falsafah yang mereka ambil daripada ajam. Misalnya, mengambil falsafah menolak Tuhan. Mereka juga ingkarkan Tuhan. Malah mereka pasti menolak falsafah yang salah itu. Jadi, kau tolak Allah Ta'ala. Tak ada Tuhan ni, pencipta alam tak ada.
Jadi ini pun ada juga falsafahnya. Dia panggil falsafah apa tu? Saya ingat dah. Apa pun panggil? Tidak Tuhan. Etis, etis. Macam itulah. Sedangkan dia sendiri dah tak boleh Tuhan tu pun. Sebab bila dia jeluju tengok, dia akan sapa, akan berjijuk kepada kenyataan di mana Allah membuat akhir sekarang. Tapi tiga seni, tiga tak ada kebergabung ni tak apa kalau boleh. Dia terparut molek dah. Baliknya dah situ juga. Apabila mereka menafikan Allah menurunkan sesuatu wahyu kepada manusia, dia tak percaya Tuhan boleh turun wahyu kepada sesiapa. Mereka seolah-olah menafikan kekuasaan Allah Ta'ala dan menetapkan kelemahan Allah. Jadi begitu dah lah. Kalau nafi Allah Ta'ala boleh turun wahyu kepada sesiapa yang dia mahu, jadi seolah-olah Allah tak ada kuasa, tak mampu. Jadi bila menafi kelemahan, menafikan kekuasaan Allah, jadi dengan arti Allah lemah lah. Allah. Jadi benda ni berlaku di kalangan kita juga. Orang yang baca Quran, syarah Quran tu begitu juga. Jadi begitu juga. Mungkin mereka tidak sedar. Tidak sedar sama-sama. Sebab tu lama-lama kena sedar. Tak sedar pun biar khabar dia. Kenapa tidak terus hanyut dengan keadaan gitu. Satu ketika kita menentang kuasa Allah, semua duduk tangan Tuhan belakang. Satu ketika duduk tangan kita. Seolah-olah Allah tak ada gapa-gapa. Kita lah. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka, arti orang Yahudi itu, tidak menghargai. Maksudnya, orang-orang Quraisy tidak berkuasa. Kerana surah ini diturunkan di Makkah dan dituju kepada orang Quraisy di Makkah. Jadi wa ma qadarullah haqqa qadrih. Orang Yahudi itu tidak menghargai dengan sepatutnya sebagaimana semestinya. Kata-kata itu bermaksud menafikan kekuasaan Allah. Apa dia? Idh qalu ma anzalallahu ala basharin syai'. Kata tadi, yaitu kerana mereka mengatakan Allah tidak ada menurun apa-apa pun kepada manusia. Orang kata Allah Ta'ala tu wahyu. Tak tahu dia kata. Jadi dia menafikan. Yang mana kerana yang dilakukan oleh Allah menurunkan wahyu kepada Nabi itu. Nabi tak ada. Sebagian orang Quraisy menganggap mereka berada dalam agama Ibrahim AS. Mereka berkata apabila mereka berada dalam agama Ibrahim, apakah faedah Muhammad tidak bergabung dengan kita? Sedangkan dia bawa agama Ibrahim. Kita pun dalam agama Ibrahim. Tapi dia tidak sepakat dengan kita. Toksik kita. Mereka bergabung dengan ahli kitab. Sedangkan kita sama dengan mereka. Jadi benda ni tak ubahlah apa yang berlaku pada zaman dulu pun. Zaman lalu ni berlaku lagu ni. Setengah orang duk fikir, apa tak boleh pakat sama kita ni? Orang lain boleh pakat. Jadi jawapannya, tak ada. Senyap. Kita kata apa lah? Kalau dululah. Satu pihak boleh pakat dengan orang lain. Jadi pihak khasa lagi tu pun lah ni boleh pakat juga. Serupa yang tak ada beza. India sedang bergabung dengan orang Hindu. Jadi keadaan ini pun boleh berlaku. India tu ada yang bergabung ni, ada yang tak bergabung dengan Hindu.
Qasim gabung ni menyebabkan dia tarik diri tidur Pakistan tu. Pakistan. Itu daripada gunung-gunungnya yang tidak mahu gabung dengan Hindu. Mana-mana bahagian orang Islam yang suka gabung dengan Hindu, maka dia di India. Dia bila pecah dah lari ke India, lari ke Pakistan, lari ke orang India, orang Islam ni. Jadi bahagian tak lari. Jadi bagi orang yang bergabung dengan Hindu, dia kata lagi apa Hindu? Sebab Hindu dengan dia ni orang tunduk aja. Orang tunduk aja. Cuma beza dari segi understand. Jadi understand. Waktu tu pulang ada nama ketua semua berada lagu tu. Semua berada lagu tu. Bukan semua di kalangan Hindu tu. Kau curi-curi, kau video. Jodeh. Semua. Suka juga dengan riwayat nak kita tak suka dengan riwayat. Kalau jatuh car sini kan. Kau keluar daripada tok car dan lapor semua. Jadi niat-niat dia buat berlakon ni. Dia kata tok car. Tok car juga. Tapi tok car tak jadi tok car tu. Mana dia subik di luar ni, dia boleh nikah, dia boleh nego, dia boleh gapo dah. Jadi kan tok car tu tok car lagi. Lakon ni. Kadang-kadang dia duduk kat situ. Dia di sini boleh duduk. Dia tahu beza di antara dua. Tak pernah tunggu. Dia main terklik gitu je. Dalam hal. Agak resan yang dia buat tu kan. Gerak teraja. Agak resan tu pun dia tinggal juga. Sebagai orang lagu ni. Filipina, Kornano kan. Untuk graduate sebagainya. Dan habislah kita satu dulu. Kita lihat satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Syekh Abdul Najib dia kata yang pertama sekali tauhid di dalam nama. Tauhid benda ni tidak boleh banyak bagai lah. Satu ke undang-undang. Jadi bermula daripada kita bersatu bersama dalam satu undang-undang. Maka dari situ dia akan meningkat naik kepada tauhid ketuhanan. Satu dari itu Tuhan pencipta, Tuhan yang Allah SWT satu. Kerana keadilan membawa kepada tauhid, kepada akidah. Jadi keadilan itu pada undang-undang. Jadi kalau undang-undang ini tidak banyak, satu undang-undang saja, maka disitulah undang-undang dapat melaksanakan keadilan dengan sebaik-baiknya. Dan dia akan membaiki keyakinan akidah seseorang. Itulah maksud firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 89. Ulaika alladziina aatainahumul kitab wal hukma wan nubuwwah. Ulaika, mereka lah orang-orang yang telah kami beri kitab suci. Mereka itu. Maksud kitab ialah undang-undang. Tuhan beri mereka kitab. Jadi dari kitab itu mengandungi undang-undang. Jadi maksud kitab itu ialah Taurat, Injil, itu kitab. Di situ ada undang-undang. Wal hukmah, dan juga ada hukum di situ. Ada pemerintahan di situ. Cara bala mana bentuk pemerintahan ada dalam kitab tu.
wan nubuwah dan pangkat kenabian. Ilmu Nabi ada situ. Maksudnya ilmu dan hikmah. Jalan kenabian meliputi ilmu dan hikmah. Dalam kitab tu mengandungi undang-undang ada situ, cara memerintah pada situ, dan juga ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada juga di situ. Jadi dalam Taurat ada, dalam Injil ada, dalam Quran pun ada. Jika bermula dari bawah ke atas, dinamakan mengikuti hikmah. Ini daripada bawah ke atas, dia panggil mengikuti hikmah. Jika bermula dari atas ke bawah, dinamakan mengikut jalan Nabi. Jika digabungkan kedua-duanya, merangkumi semua. Jalan hukamat pun ada, jalan nubuah pun ada. Itu dia beza. Dari bawah ke atas, hukamat. Kalau dari atas ke bawah, itu Nabi. Jadi atas ke bawah ni artinya wahyu, turun sebagai perintah. Jadi orang di bawah ni menerima perintah. Adapun jalan hukamat ni artinya dia dari besarkan bawah, melihat kepada kebaikan, keperluan orang ramai. Jadi menyebabkan hubungan itu dipanggil para hukamat. Tapi dalam Quran ada berlaku dua-dua. Fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Fa in yakfur biha, bila mereka ingkari. Entah tak? Ya. Buka. Kini orang Islam bergabung. Tukar ni kali. Syekh berkata, demikian juga di India, mula-mula orang Islam bergabung dengan orang Hindu. Ini dari sudut politik ni. Politik dalam hal mentadbir negara. Mula-mula dulu orang Islam dia patah antara Hindu dengan Islam. Kini orang Islam bergabung dengan ahli politik Eropah. Betul lah. Betul. Bagian Islam dia bergabung pakat dengan politik di dalam hal politik. Dulu di India itu perpecahan di dalam hal pentadbiran negara dalam masyarakat India misalnya terjadi. Dalam hal demikian, orang Hindu berkata, bila berlaku bagaimana orang Islam meninggalkan kita dengan menuduh kami kafir? Dan mereka Islam, orang Hindu. Apabila kita semua kafir, bagaimana mereka boleh bergabung dengan orang Eropah yang juga kafir seperti orang Hindu? Demikianlah juga orang Quraisy berkata pernah. Jadi muka belah ni dirumpuknya lama dah deh. Lama dah. Jadi mari zaman kita ni buka kita lagu tu juga. Lagu tu juga. Aku juga lah. Mana kafir? Pasal itu pakat dengan Cina, India. Lepas tu dia pun pakat dengan Cina dengan India. Tak ada apa-apa, super telur. Jangan berarti. Yang itu politik, itu sebenarnya politik.
Jadi lo ni pula dia bawa isu mutakabbir pula. Al-mutakabbir. Itu politik juga tu. Politik juga. So juga pasal orang tengok ustaz ni Aziz tu, kalau dia kerja tu guru. Dia tak tengok ni Aziz tu orang politik. Ada satu guru. Dia sudah ada dalam Hujjatullah Al-Balighah ya. Kita dah baca dari Allah. Tauhid kepada Allah. Jadi, lepas tu bersihkan Allah daripada segala sifat yang tak sesuai dengan Allah. Apa saja benda yang tak sesuai dengan zatnya semua bersih belakang. Tapi ada dalam Quran sebut Allah tu sifat dia mutakabbir. Ada dalam Quran sebut al-mutakabbir kan. Itu satu di antara sifat Allah. Jadi nak terjemah pada bahasa Melayu ni hari terjemah something. Tu yang masalah. Something. Jadi dalam istilah kita something ni dia bentuk negatif tu. Bentuk negatif. Mana ala qawdu. Ala qawdu. Jadi kalau kita nak letak kepada Allah something, berarti ada juga sifat wujud dengan Allah. Tak. Tapi harus kita ingat. Dia sebut tu semuanya nak menggambarkan kelebihan Allah mengatasi segala-gala. Bukan betul-betul sifat Allah pun something gitu. Kalau something berarti sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, lupa, tasbih. Tasbih salah. Kena pakai zahir kita tak boleh. Salah. Banyak yang nama Tuhan tu banyak. Tipu daya misalnya. Menipu ni tentu dah orang tahu. Sifat buruk. Tipu daya ni hasil daripada tipu. Ada tipu, ada daya. Makna selain daripada tipu tu, arti kerja dia untuk menghasilkan penipuan dia. Menjayakan penipuan. Tipu daya. Jadi itu yang sebut dalam Quran. Kalau orang kafir itu menipu, maka Allah lebih pandai menipu. Apakah Allah ni orang menipu? Soal. Apakah Allah ni menipu? Tapi Tuhan sebut, jika dia pandai menipu, maka Allah lebih pandai daripada dia menipu. Musa kalah dia panggil dua serupa. Kalau kita ada menipu, maka khabalah pada dengan nipu tu, nipu lebih lagi lah pandai. Tapi pada hakikatnya Tuhan menipu kau. Kalau Tuhan menipu, apa maksudnya? Kekuasaan Allah di mana? Allah tak payah menipu, boleh nak kena orang juga. Dia mustahil dia pula khianat. Tak zalim, Allah tak zalim. Wa ma Allahu zallamin lil 'abid. Allah tidak zalim sikit pun terhadap hamba-hamba dia. Jadi kalau Tuhan itu, mana dia melakukan kezaliman. Sama juga kalau dia samsing artinya dia akan bertindak terhadap hamba dia tidak mengikut peraturan. Samsing lah orang samsing lah mana kan. Jadi bila pergi masalah politik bila ni jadi berkocok lana. Berkocok. Dia sikit jatuh. Tapi sikit pun dia makan. Jadi sehingganya persatuan ulama tu pun tak berani nak lawan ni Aziz. Itu kelebihan ni Aziz. Kelebihan dia. Dia harus diteringat semua kaki tangan hak di persatuan ulama tu kan. Semua tu sekolah serupa ni Aziz juga. Sekolah serupa aja. Mana mengaji sekolah dulu.
sekolah tu. Jadi kan ni adik kata lagu tu, orang tu nak kata ke mana muka sekolah tu dah. 2 kali 5, 10. Ha. Jadi gift. Tapi yang sebenarnya apa yang kita belajar tu, wajib kita bersih Allah daripada sifat-sifat yang buruk, yang tak sesuai dengan zatnya yang maha suci. Itu saja. Walau nak kata something ke apa pun, Tuhan tidak something serupa dengan something. Mana begitu? Dia kata something, kata kita so. Tapi tak serupa dengan something yang kita duduk faham tu lah. Tak lagu tu. Sebab dia kata muka bahasa ni hidup. Bahasa ni dia berubah sama, kan? Sentiasa berubah kerana mana kepada keadaan. Jadi begitulah juga orang-orang Quraisy pun kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa dulu. Qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas. Katakanlah Muhammad kepada orang kafir itu, orang musyrik yang menentang Nabi itu. Tanya dia, siapakah yang menurunkan kitab? Maksud Taurat tu. Awak dulu. Maksud kitab di sini ialah kitab Taurat. Cuba tanya orang itu, siapa tu yang buat turun kitab? Tentu tak ada orang lain. Kalau yang menunggu ada turun kitab ada orang Nabi itu, tentulah berartinya Allah yang menurunkan. Allazi ja'a bihi Musa, kitab tu yang dibawa oleh Musa. Nurun wa hudan linnas, dalam kitab tu pula ada mengandungi nur sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Dalam Taurat tu ada cahaya dan ada petunjuk kepada manusia. Syekh berkata, Quraisy telah mengetahui Taurat. Ya, orang Quraisy itu bertilah pahamlah Taurat tu, sebabnya di antara Quraisy itu ada yang masuk agama Kristian, ada yang menjadi Yahudi, mana ada. Sebab kita ni lah bertukar gimana kata semua. Kerana mereka ahli perniagaan yang beroperasi antara Yaman dan Syria. Kurit-kurit itu semuanya orang nego. Jadi orang ni ada pergi mari tu ke Syria, ke Yaman, ke mana bawa-bawa ke barang perniagaan. Tak Yaman sedia ni tempat. Lubuk dan metu lah ni belakang ni. Orang tu ada belakang sini. Jadi kata-kata seperti ini juga dituju kepada Yahudi. Tetapi di sini dituju kepada Quraisy, pada ayat ini. Kerana Waraqah bin Naufal, bapa saudara Khadijah, menganut agama Nasrani. Beliau menulis kitab Injil, dan Injil menghuraikan Taurat. Jadi Waraqah tu orang Quraisy. Kau jawab pada dia. Dia ni agama Nasrani, dan dia menjadi ulama di dalam Nasrani. Kemampuan dia boleh dia menterjemah Injil itu kepada bahasa Arab, pada bahasa Arab. Dia lah mula-mula orang yang menterjemahkan kitab Injil kepada bahasa Arab. Dan tak Injil itu pulaknya banyak memberi keterangan-keterangan tentang kitab Taurat. Sebab kitab Taurat tu banyak benda-benda yang tidak jelas di situ. Maka Injil lah menerangnya. Taj'alunahu qarafisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Kamu tulis kitab itu dalam beberapa lembaran kertas. Sebagian ada kamu jelaskan, dan sebahagian besar kamu rahsiakan. Dalam itu ada 2 ayat dengan terang-terang. Ada setengah pula dia tak ayat terang, dia sunyi, dia susu. Wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum
Padahal telah diajar kepada kamu hal-hal yang kamu sendiri belum tahu dan tidak pula diketahui oleh nenek moyang kamu. Dalam itu ada wayat, tapi nenek kita tidak tahu. Dia yang mengajar kita. Yaitu pengajaran Taurat. Karena mereka meminta berita daripada ahli kitab dan belajar daripada mereka. Jadi orang Arab Quraisy ni dia dapat ilmu daripada orang ahli kitab lah, daripada Nasara, daripada Kristian. Taurat Injil. Jadi Taurat Injil itu sudah pun maklum di kalangan masyarakat Quraisy. Dan ramai orang dia pun telah masuk Yahudi, telah masuk Kristian. Jadi berartinya orang Quraisy sendiri itu sudah pun bermacam-macam. Pada masa kelahiran Nabi itu, orang Quraisy itu ada yang Yahudi pun ada Kristian pun ada musyrik pun ada munafik pun ada berlaku dalam masyarakat berkucak-kucak. Qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah. Ini bila ditanya siapa kat waktu berita tu, jawabnya Allah lah, tak ada orang lain dah. Maksudnya jawapan kepada pertanyaan itu ialah Allah yang menurunkannya. Kitab-kitab itu semua itu diturun oleh Allah kepada Musa. Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkanlah mereka bermain dengan kesesatan mereka. Jadi bila tanya dia, tu jawapan tak boleh, dia jawab Allah. Lepas tu kan nak mengarut gapo untuk jawab dia lah. Itu mana thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Dia nak main dengan kekacauan dia, kekeliruan dia, nak buat harus dia lah. Mana tak sedap berat sana. Tapi nak karut tu yang karut ni. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهَذَا كِتَابٌ. Dan inilah sebuah kitab suci. Maksud kitab sini ni ialah Al-Quran. Quran ini merupakan sebuah kitab yang Allah Ta'ala turun kepada Muhammad. Anzalnahu mubarakun, yang kami turunkan Quran itu yang mengandungi berkat. Berkat dalam Quran itu banyak memberi keberkatan. Kami turun Quran cocok dengan Taurat, mana tidak bertelaguh semakan dengan Taurat itu tanpa perbezaan dan sebagai huraian kepada Taurat. Bukan setakat dia tak canggih, malah banyak lagi keterangan-keterangan ke atas Taurat itu melalui Quran. Dengan arti, kalau kita baca Quran, kita boleh faham Taurat. Jadi kalau Taurat itu singkat, mana dalam Quran itu lebih niti menerangkan maksud. Musaddiqul ladzi baina yadayhi. Selain daripada itu pula, Quran itu dia mengesahkan kebenaran kitab suci sebelumnya. Dia memberi akuan. Di tempat lain dia kata muhaiminan alaih. Dia memberi saksi kepada mereka, kepada kitab-kitab dulu. Dengan sebab itu dikandalki orang itu semua membuat hukuman dengan kitab. Fahkum bainahum bima anzalallahu. Jadi kena buat keputusan dengan hukum Allah dari itu. Maksudnya kita Taurat, maka naklah kamu berpegang dengan Al-Quran ini sama dengan apa yang kamu berpegang dengan Taurat dahulu. Ini juga nak rakyat pegang Quran ini, percaya pada Quran ini, pakai Quran ini sebagaimana kamu pakai Taurat. Sebab apa yang ada dalam Taurat ada dalam Quran. Malah dalam Quran ini lebih jelas dan lebih
terang daripada apa dalam Taurat, dalam Taurat lagi. Selain itu lagi, walitunzira ummal qura wa man haulaha. Quran hari turun ni agar engkau ingatkan, walitunzira, memperingatkan penduduk kota Mekah, ummal qura wa man haulaha, dan orang-orang sekitar. Jadi ditunzira ummal qura tu dalam tingkat pertama bi'sah ula dia panggil. Sebab Nabi SAW dia ada dua bi'sah, dua perputusan. Perputusan pertama untuk Quraisy, orang Arab di Mekah. Setelah orang itu semua dapat menerima izah Nabi, terima kemudian Quran, orang itu pula izah masyarakat di sekitar dia. Selain Mekah tu, di Taif, di Medina, di mana, Syam, Afghanistan, Koman, semua melalui orang Arab lah, melalui Quraisy lah. Itu man haulaha. Iaitu orang-orang sekitar tu seperti Hijaz, Taif dan Madinah. Nabi SAW mahu jadikan Hijaz sebagai pusat pentadbiran beliau. Mula-mula ni lah, kalau boleh tak, nak ke Hijaz lah. Sebab Hijaz ni kawasan molek, kawasan tanah minyak molek tu. Jadi nak jadi ibu negara situ lah. Sebab itulah mula-mula dia berpindah ke Hijaz. Jadi situ dia tak terima. Mula-mula beliau berhijrah ke Taif, tapi maksudnya tidak tercapai kerana orang Taif tak sedia menerima seruan Nabi. Kemudian baginda berhijrah ke Madinah dan maksudnya tercapai di sana. Jadi perpindahan ke Madinah itu merupakan perpindahan yang pada akhirnya menjadi pusat pentadbiran kerajaan Rasulullah di Madinah. Jadi orang Madinah sebelum Nabi pindah tu, dia sudah gidah beberapa kali bertemu dengan Nabi dan mensyurkan supaya berpindah di sana. Setelah Nabi berpindah, tidak pasti orang Madinah sedia bekerjasama dengan Nabi, dan seterusnya Nabi pun minta di Madinah. Kemudian lahirlah kumpulan Muhajirin dan Ansar yang menjadi kumpulan markaziyah. Jadi bila Nabi pindah ke Madinah, lahir dua golongan, satu Ansar, iaitu orang Madinah, yang kedua Muhajirin, iaitu orang Mekah. Jadi Muhajirin ni jatuh setiap ada Muhajirin, satu Muhajirin. Hal ni bergolak sama sendiri. Jadi dua-dua kumpulan ni merupakan menjadi satu kumpulan, dia panggil kumpulan markaziyah, kumpulan pusat. Jawatan kuasa pusat lah kita kira. Daripada orang Madinah dan orang Mekah, gabung dua-dua tu tubuh jadi jawatan kuasa pusat bagi pergerakan Nabi SAW di Madinah. Mereka menyebarkan agama ke seluruh semenanjung Arab. Arti selepas para Nabi ni, orang ni lah bekerja kerasnya menyebar Islam. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula. Allah utuh di kalangan umat ummi itu seorang rasul, itu Nabi Muhammad. Rasul tu mari tugas dia yatlu alaihim ayatih. Dia baca, memberi faham, mengajar orang-orang yang Quraisy itu ayat-ayat Quran, wa yuzakkihim, dan didik mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan ajar orang itu pula undang-undang dan juga cara memerintah.